إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pada pembacaan kitab Safinatun Najah, di mana semalam telah kita melalui tentang tata cara membersihkan dan menyucikan najis. Telah kita melalui tentang najis yang berat dan juga telah kita melalui tentang najis yang ringan. Dan juga semalam telah kita melalui bahagian pertama daripada najis yang pertengahan, iaitu yang dinamakan najis ainiyah. Yang najis yang boleh dilihat, yang boleh dirasa dan juga boleh dihidup, ataupun kita kata najis yang boleh disentuh dengan panca indera kita, maka dinamakan dengan najis ainiyah. Baik. Dan kita sudah maklum bahawasanya najis ainiyah ini wajib untuk dibersihkan itu caranya dengan setelah mana diangkat ataupun dibersihkan ain najis terlebih dahulu, barulah dijirus air kepada tempat yang terkena najis tersebut. Ini dinamakan sebagai najis yang pertengahan. Baik. Kemudian pengarang menyambung jenis najis pertengahan yang kedua, wal hukmiyah, iaitu dinamakan sebagai najis hukmiyah, iaitu yallati la launa wala riha wala ta'ma laha yakfika jarrul ma'i 'alaiha. Adapun najis hukmiyah ialah najis yang tidak mempunyai warna, tidak mempunyai bau dan juga tidak mempunyai rasa. Maka cukuplah engkau mengalirkan air ke atasnya, maka jadilah tempat itu tempat yang bersih. Apa yang dikatakan sini adalah, sekarang ini pengarang membicarakan berkenaan dengan kategori yang kedua yang dinamakan sebagai najis hukmiyah. Senang kata, najis hukmiyah ini najis yang kita tak nampak. Dia ada bekas najis ataupun terkena percikan najis, tak nampak lagi. Maka itu dinamakan sebagai najis hukmiyah. Maka hukum mengatakan, maka cukuplah tempat itu menjadi bersih dengan mengalirkan air pada tempat tersebut, maka dia jadi bersih. Baik. Ini dinamakan sebagai hukmiyah. Baik. Tentang berkenaan dengan najis yang tidak dapat dilihat atau dengan panca indera kita tak dapat tahu, maka itu dinamakan sebagai najis hukmiyah. Maka hukum mengatakan, jika mana kita tidak mengetahui dekat mana, kawasan mana yang kena najis tersebut, maka wajib untuk dibasuh semuanya. Contohlah sekarang kita pakai baju ni terkena percikan najis. Kita tak sure ni, kat tangan kiri ke, kat tangan kanan ke, dekat depan ke, kat belakang ke, tak tahu. Maka dalam hukum mengatakan seluruh baju tersebut wajib dibasuh. Pasal kita tak tahu kat mana. So the possibility of ada kat mana-mana tu ada. Nak cakap kat kanan, ada kemungkinan juga ada pada tangan kiri. Nak cakap kat tangan kiri, ada kemungkinan juga ada pada tangan kanan. Maka hukum mengatakan semua nak kena basuh. Semua nak kena basuh. Ini najis hukmiyah. Dia mudahlah, memang kita mengalirkan air saja. Baik. Jadi melainkan sama juga kalau satu kawasan tapi tak tahu kat mana.
Contohlah kita tahu kena dekat lengan tangan kanan. Baju ni daripada pergelangan tangan sampailah ke bahu. Any part dia kita tahu dia kena kat tangan kanan ni. Cuma which area tak tahu. Maka kena basuh mana? Seluruh tangan kanan ni semua kena basuh. Tak payah, kiri semua tak payah. Pasal kiri yakin dia kena kat sini. Cuma which part tak tahu. So which part tak tahu, the whole semua nak kena basuh. Subhanallah. Ini dinamakan sebagai najis hukmiyah. Ini hukum apply pada najis hukumiyah saja kerana najis hukumiyah tu kita tak nampak. Tak tahu. Kalau di najis ainiyah, kita boleh nampak najis tersebut, bermakna kita kena cuci tempat itu saja. Tak payah tempat cuci-cuci tempat yang lain. Jadi ini berkenaan dengan cara mensucikan, membersihkan najis hukmiyah dan juga cara membersihkan najis yang ainiyah. Baik. Dalam masalah membincangkan berkenaan dengan membersihkan najis ini, ada yang dinamakan dalam bab ini sebagai ma' al-ghusalah. Ma' al-ghusalah ataupun air al-ghusalah adalah air bekas cucian najis. Sekarang ni kita contohlah pakaian kita, seluar kita ke baju kita ni kena najis. Jadi kita dah bersihkan najis, air yang keluar daripada basuhan tersebut, ini air ni hukum dia apa? Ni masalah ni. Ada sebagian ustaz-ustaz atau guru-guru yang mengajar bab najis, dia tak terangkan bab al-ma' al-ghusalah, air bekas cucian najis. Jadi parah masalahnya. Contohlah sekarang ni saya cuci seluar saya, ada najis. Sekarang bila saya mengalirkan, saya cuci najis ni, bermakna air ni dia dah bercampur dengan air, so jadi mutan najis. So dia dah kena mutan najis, dia basuh lagi air seluar tu lagi. Basuh lagi. Keluar lagi basuh. Basuh lagi. Member tak keluar bila air 4 jam. Keluar lagi basuh lagi. Keluar lagi basuh lagi. Pasal ustaz tu tak terangkan macam mana nak apa hukum air yang daripada basuhan najis. So hukum dia secara ringkasnya adalah air al-ghusalah ataupun air bekas cucian najis ini, ia adalah hukum air yang bersih. Dia suci tapi tak mensucikan. Bermakna ma' tahir, bukan tahur. Tahur tu maknanya air yang suci lagi mensucikan. Tapi dia hukum sebagai air yang tahir, air yang bersih dengan beberapa syarat. Pertama, air yang keluar daripada basuhan najis tersebut, air itu remain as warna asal dia. Jadi kalau mengalirkan air yang putih, air yang bersih, bermakna keluar daripada pakaian tersebut, mestilah air itu air juga warna yang sama. Kalau ia sudah berubah warnanya, bermakna ia sudah bercampur dengan najis. Barulah hukum tu hukum mutanajis. Itu pertama. Dia mestilah warnanya remain sama. Yang kedua, kuantiti dia pun sama juga. So kalau kita mengalirkan air dalam membasuh baju yang sudah kena najis itu, keluar, kita mengalirkan air 1 liter, keluar pun 1 liter, maka boleh termasuk dalam syarat tersebut. Dia hukum bersih. Tapi kalau kita mengalir 1 liter, kurang, tak apa. Mengalir 1 liter, keluar daripada air itu lebih daripada 1 liter. Bermakna yang lebih tu najis. Bermakna sudah consider mutanajis. Maka pakaian itu nak kena basuh sekali lagi. Kemudian yang ketiga, air itu adalah kurang daripada 2 kullah. Kurang daripada 2 kullah. Kerana kalau air yang memang lebih daripada 2 kullah, itu memang mudah. Subhanallah, memanglah ia tidak menajiskan kecuali jika mana berubah warnanya ataupun rasanya ataupun baunya. Ini telah kita lalu berkenaan dengan air yang 2 kullah ataupun yang kurang daripada 2 kullah. Jadi kalau 3 syarat ni ada, maka air yang bekas cucian najis itu terutama najis hukmiyah. Kita tahu ada najis ni tapi kita bersihkan. So yang bekas bersih ni, ni air yang keluar sini ni air apa ni? Jadi kalau ia tu adalah najis hukmiyah tu memang jelas, makna kita tak nampak lagi. Maka kalaulah ia memang bersih, sama juga warnanya, sama juga dia punya kuantiti dia, sama juga dia punya keadaan air itu sama, maka ia dihukum sebagai air yang bersih. Dia bersih bukan bermakna air mutlak, bermakna air yang telah digunakan. So kita boleh pakai air itu untuk siram pokok ke, nak padam api ke, boleh. Tak jadi masalah. Ini yang kita nak kena faham. Ini dinamakan air al-ghusalah. So bila kita tak faham berkenaan dengan air cucian najis, syaitan akan ganggu kita. Kita jadi was-was bila air tu. Ini dah kena najis tadi, basuh lagi.
Ini dah tadi dah kena basuh. Ini bekas basuh kena najis, basuh lagi. Ni tadi dah bekas basuh punya basuh, basuh lagi. Bila nak game? Susah. Dia sama juga berkenaan dengan ketika mana kita membicarakan berkenaan dengan mensucikan najis yang berat. Kita sedia maklum bahawasanya najis yang berat tu bermakna 7 kali basuhan, salah satunya dengan tanah. Jelas. Ada keadaan di mana kita tak payah gunakan tanah dalam membasuh najis yang berat. Di antara keadaannya adalah kalau air yang kita basuh tu kita pakai menggunakan basuhan yang menggunakan dengan tanah. Kan, tiba-tiba air yang kita pakai tu dia terpercik pergi tempat lain. So bila dia terpercik pergi tempat lain, tempat tu tak payah pakai 7 kali basuhan lagi. Tak payah pakai dengan tanah lagi. Cukup dengan jiruskan air je cukup. Kalau dia nak pakai tanah juga, bila nak game? Dia pakai tanah, mencik ke sana. Pakai tanah lagi. Lama-lama dah habis tanah kat Singapura ni. Pasal apa? Dia pakai pantat tanah ambil ni. Tambah tanah lagi. Sana pula tambah tanah lagi. Sana pula sampai Johor. Tak boleh habis. Jadi kalau dia terpercik, yang terpercik tu hukumnya lain. Yang tempat najis tu sendiri, itu yang kena pakai tanah. Basuhannya salah satu tu dengan tanah. Begitu juga kalau najis berat itu berada di atas tanah. Kita nampak ada, contohlah ada air kencingnya anjing contoh. Maka tempat tu dah memang tanah. Kita tinggal jiruskan air saja kat tempat situ. 7 kali. Habis cerita. Tak payah letak tanah lagi. Pasal tempat tu memang tanah isaf. Melainkan kalau tanah tu tanah yang najis. Ataupun tanah tu tanah yang bekas digunakan. Maka tu baru kita pakai tanah yang lain. Tapi kalau memang tanah tu kita tak tahu, dah nampak macam normal je, maka tak payah kita tambah tanah lagi. Cukup kita jiruskan air lagi, 7 kali dah cukup. Subhanallah. So balik berkenaan dengan najis ainiyah dengan najis hukmiyah, itu berkenaan dengan, pertama tadi berkenaan dengan air al-ghusal. Air bekas cucian najis. Yang kedua, air najis ini, benda atau pakaian yang kena najis, ia hanya sah kalau kita mengalirkan air. Ia tidak sah kalau kita rendam pakaian tersebut. Kita ada baldi ni kalau dia kurang daripada 2 kulak. Baldi ni, kita tahu pakaian kita ada najis, kita pun rendam ke air tu, kita pun keluarkan. Dia tak bersih. Pasal the point here is, kita nak kena mengalirkan air, keluarkan najis tersebut. Kalau kita rendam, bermakna najis tu kat situ. Dia tak pergi. Kita rendam, kita keluarkan. Maknanya dia malah bertambah, dia punya najis tu makin spread. Spread, the whole pakaian semua kena najis. So dia nak mengalirkan air, subhanallah. Baru dikira sebagai bersih. Kita ambil pakaian, kita rendam, keluarkan. Sebab tu ada perselisihan di antara ulama kontemporari berkenaan dengan mencuci pakaian yang bernajis menggunakan washing machine. Karena washing machine ni, kita dah campurkan dengan air. Kan, bermakna, kalau pakaian tu ada najis, dan washing machine tu definitely kurang daripada 2 kulak. Kita masukkan pakaian kita yang ada najis, dengan pakaian kita yang bersih, the whole semua tu dah jadi mutan najis. Bermakna dia nak kena bilas sekali lagi. Kalau dia bilas sekali lagi, maka itu jadi hukum yang lain. Tapi masalahnya kalau najis masih kat situ, pusing, dia tak bersih. Dia tak bersih. Subhanallah. Jadi, dia nak kena bilas sekali lagi baru bersih. Pasal kalau dia dah hukum gitu, bermakna dia consider hukmiyah. Jadi hukmiyah tu maknanya nak kena bilas, nak kena mengalirkan air, baru kira sebagai bersih. Jadi ini berkenaan dengan najis ni, is very important. Benda najis ini kita tak jaga, pakaian kita masih ada najis, sembahyang kita tak sah. Ini yang masalah tu. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab bab ibadat, khususnya mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kebanyakannya akan memulakan dengan bab bersuci. Kerana bersuci itu menjamin sahnya sembahyang kita. Pasal the point adalah kita nak belajar bab sembahyang. Kan nanti kita akan masuk pengarang menceritakan, menerangkan bab berkenaan dengan sembahyang. Jadi dia akan beritahu di antaranya suci daripada najis. Jadi sebelum kita nak sembahyang, kita nak angkat wudu, itu bab bersuci. Wudu gunakan air apa? Air pun masuk dalam bab bersuci. Najis macam mana? Masuk dalam bab bersuci. Kalau orang tu haid ke nifas, masuk dalam bab bersuci. Mandi hadas, tayamum, ini semua masuk dalam bab bersuci. Kalau bab bersuci kita tak clear, maknanya bab semayang ni semua lagi teruk. Bermakna kita tak akan sah semayang kita.
Subhanallah, itu yang kata Nabi SAW. Yang kata Nabi dalam masuk hadis, aku melihat kebanyakan orang-orang ahli kubur tu kena azab kerana dua. Kerana kencingnya. Apa kerana kencingnya? Pasal dia istinja tak betul. Istinja tak betul, semayang tak betul, tak sah. Melarat tau, melarat. Yang kedua adalah namimah. Orang yang suka, ada yang menerjemahkan orang yang suka sampaikan cerita. Yang ada pula mengatakan namimah ni main suka laga-laga ke orang. Ini dengar cerita ni, sampaikan si fulan. So, jadi fulan dengan fulan gaduh. Kita kata ustaz ni macam kerja budak-budak. Bukan, ni kerja bapak budak. Bukan budak-budak je, bapak budak, mak budak semua suka buat. Subhanallah. Nabi dah sebut dua ni. Jadi, maknanya the point adalah kalau kita tak jaga najis kita semayang tak sah, Allah tak terima. Ini kalau memang kita tak belajar. Maknanya kita belajar ataupun kita tak ambil ingat. Al-Imam Al-Haddad mengatakan dalam kitabnya, beliau mengatakan apa? Kebanyakan orang-orang jahil zaman ini, mereka takut nak bagi belajar agama kerana takut nanti mereka bila pergi belajar, mereka tahu. Jadi bila mereka tahu, mereka tak amalkan, mereka kena tuntut. Imam Haddad mengatakan ini adalah orang yang jahil. Kerana apa? Dia tak belajar agama ke? Dia belajar agama ke? Tapi sekarang dia hidup di tempat yang memang ada ulama, orang yang boleh mengajar dia dan dia tak pergi, bermakna dia telah dituntut. Dia termasuk kategori bukan orang yang jahil lagi. Dia sendiri yang malas. Yang jahil ini orang yang contohnya orang yang baru masuk Islam. Atau orang yang tinggal jauh daripada tempat ulama. Tinggal kat hutan. Cuma tahu Islam je. Lepas tu apa tempat Islam tak tahu. Jauh daripada ulama. Nak pergi tempat kampung yang dekat dengan ulama tu mungkin lebih daripada 100 km. Maka itu baru masuk kategori orang yang jahil. Bukan orang yang jahil itu yang duduk di tengah-tengah kota, yang ada orang yang boleh mengajar dan dia tak nak pergi belajar. Subhanallah. Jadi ini penting pada jemaah sekalian. Hukum berkenaan dengan najis ni bukan benda yang boleh kita ambil ringan. Kita nak kena pastikan pakaian kita ini bersih, tubuh badan kita ini bersih, diri kita bersih, tempat kita nak semayang juga bersih daripada najis-najis. Supaya Allah terima semayang kita. InsyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Menyambung pada tajuk yang baru insyaAllah. Seperti surah Al-Asr dan tasbih kafaratul majlis. آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا وأعمالنا وصلاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم